keberangkatan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan bawah Duli Paduka Baginda Tengku Hasan Pahang bersama-sama bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang. Hadirin mohon berdiri. مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وراني أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap Bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhumah Sultan Haji Ahmad Shah. Menghadap Bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhumah Sultan Iskandar Al-Haj. Menghadap ke Bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang
Tunku Hasanal Ibrahim Alamsyah, Ibni Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Patik mohon ampun ini papa kenana ke bawah duli paduka baginda tuanku. Bagi patik menjalankan susunan atau cara majlis sambutan nuzul Quran, bacaan Yasin dan tahlil almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Ibni almarhum Sultan Abu Bakar, serta perasmian Masjid Baharu Al-Akar Kuantan pada hari yang penuh keberkatan ini. Ampun tuanku, acara majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Ustaz Muhammad Syahid bin Sabri Johan, Qori Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Pahang Darul Makmur, yang akan membacakan surah At-Taubah mulai ayat 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله
لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Ampun Tuanku, acara berikutnya ialah titah diraja. Yang berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad mengharap Bapak Sembah memsilakan bawah duli paduka baginda Tuanku bagi menzahirkan titah diraja dan seterusnya menyempurnakan perasmian serta menamakan Masjid Baru Al-Akar Kuantan bersama-sama ke bawah duli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paduka Dinda Tengku Puan Pahang, Paduka Nanda Tengku Pahang, Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Paduka Kekanda Adinda, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan, Yang Berhormat dan Ketua Dewan Undangan, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan dan Datin Seri, Yang Berhormat Datuk Syed Ibrahim serta isteri, kerabat, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kari yang membaca
ayat Quran tadi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan keizinannya dan kehendaknya juga dapat kita bersama-sama dalam majlis memperingati satu peristiwa yang sangat besar pada kita umat Islam, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran yang berlaku pada 17 Ramadan. Pada hari ini kita juga sama-sama akan membacakan Yasin dan bertahlil pada almarhum paduka ayahanda saya, dan seterusnya merasmikan masjid baru perumahan Alor Akar ini. Mudah-mudahan majlis hari ini akan mendapat keredaan dan diterima Allah juga. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sempena memperingati nuzul Al-Quran ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan membaca Al-Quran lebih-lebih lagi di dalam 10 malam terakhir di bulan yang penuh keberkatan ini. Di samping itu, kita juga perlu menghayati isi kandungan Al-Quran yang menjadi panduan pada umat Islam, kerana di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat suruhan, ayat-ayat larangan, zikir dan tasbih. Hadirin hadirat sekalian, di antara isi kandungan Al-Quran ada menyebut pemimpin atau umara dan orang alim, iaitu ulama. Jika kita melihat sejarah pemerintahan kerajaan Islam terdahulu, maka kita dapati dua golongan, iaitu umara dan ulama, sering digambarkan sebagai mereka yang saling berkait antara satu sama lain dalam mewujudkan negeri yang makmur. Perkataan umara diambil daripada perkataan amir, iaitu pemerintah, manakala perkataan ulama pula diambil dari perkataan alim, iaitu orang yang mempunyai ilmu tentang sesuatu. Pemerintah yang memerintah berdasarkan pada nasihat orang yang berilmu pasti akan membuka keberkatan dalam sesuatu pemerintahan. Ini menunjukkan sangat pentingnya keberadaan ulama dalam kelompok umat Islam bagi menasihati pemimpin agar sentiasa melakukan perkara yang benar walau pada peringkat manapun kedudukan mereka. Ulama berperanan untuk menyatukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana dan berhikmah. Begitu juga dengan golongan umara atau pemerintah. Mereka tidak hanya memerintah kelompok yang menerima atau menyokong mereka sahaja. Bahkan sesiapa jua yang berada dalam lingkungan penguasaannya mesti ditadbir urus dengan cara paling berhikmah, sekalipun mereka bukanlah dari kalangan yang menyokongnya. Ini kerana kerajaan adalah pemerintah untuk semua. Inilah prinsip keadilan dalam Islam, iaitu apabila sesuatu diletakkan pada tempatnya. Keadilan bukan hanya melibatkan mereka yang bersama dengan pemerintah, bahkan pada pihak pembangkang juga perlu ditegakkan keadilan. Kerana itu ingin saya memberi pesanan pada semua pemerintah, tidak kira pada peringkat mana pun pemerintahan kita, maka laksanakanlah keadilan pada penyokong kita atau yang tidak menyokong kita. Saya mengingatkan perkara ini kerana ianya pernah dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, setiap kita adalah pemimpin
dan setiap daripada kita bertanggungjawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Oleh yang demikian, segala hak dan pemberian hendaklah diberi pada mereka yang selayaknya, sekalipun mereka bukan dari kelompok yang bersama pemerintah, kerana mereka juga adalah rakyat yang mempunyai hak sebagaimana kelompok yang menyokong pemerintah. Sama juga seperti dalam isu pemberian peruntukan pada pihak pembangkang. Pihak kerajaan wajar memberikan peruntukan pada pihak pembangkang untuk disalurkan kepada rakyat. Dalam konteks kita sekarang, keberadaan pembangkang pula sepatutnya menjadi semak dan imbang, check and balance, dan bukannya setiap masa berfungsi untuk membangkang. Dalam keadaan tertentu, pembangkang perlu berlapang dada menerima kebenaran dan kebaikan yang dibawa oleh pihak kerajaan, bersatu padu pada perkara kebenaran dan tegurlah pada perkara yang tidak benar, kerana hakikatnya setiap kerajaan memerlukan pembangkang dan setiap pembangkang pula perlulah bekerjasama dengan kerajaan. Konteks ini bukan tuju pada kerajaan negeri Pahang secara umum. Namun sehubungan dengan ini, saya berkesempatan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang sudah pun melunaskan sedikit sebanyak dengan memberi peruntukan dari masa ke semasa pada pihak pembangkang. Dan saya harap juga Yang Amat Berhormat akan terus meningkatkan peruntukan untuk setiap ahli Dewan Undangan Negeri dan pembangkang juga, sekadar mana yang mampu berdasar kepada kemampuan kerajaan negeri. Wallahualam. InsyaAllah. InsyaAllah hari kata. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, di kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan kepada setiap keluarga, termasuklah keluarga saya, di negeri Pahang ini perlulah hidup dengan penuh kasih sayang, hormat menghormati, bertolak ansur dan sifat-sifat yang baik. Yang lain kerana keluarga adalah asas dalam pembentukan jiwa manusia yang sejahtera. Pengurusan rumah tangga tidak hanya di atas bahu satu pihak saja, itu pihak suami atau bapa. Bahkan ia perlu digandingkan bagi sama-sama memikul bebanan cabaran sepanjang mengemudi bahtera rumah tangga. Badai dan onak dalam perjalanan adalah perkara biasa dalam rumah tangga, seperti kata pepatah, sedangkan lidah lagi kan tergigit. Dalam usaha ini, sebagai ketua keluarga dan seluruh ahlinya harus menerapkan amalan-amalan baik dan menjauhi sifat-sifat buruk ini. Maka unsur-unsur sakinah, mawadah dan rahmah akan dapat dirasai dalam sesebuah keluarga, seperti mana yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-21 surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'al bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi zalika la ya'atin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya.
dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sehubungan dengan ini, saya ingin menyentuh berkenaan mas kahwin di Pahang. Berdasarkan Seksyen 21/1 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2005, kadar mas kahwin yang ditetapkan adalah sebanyak ringgit Malaysia RM22.50. Kadar ini telah lama diamalkan bermula sejak tahun 1900 lagi dan sudah tentu terdapat perbezaan nilai dan faedah yang begitu ketara berbanding masa sekarang. Maka hari ini saya dengan ini memperkenankan pindaan kadar mas kahwin di negeri Pahang, iaitu bermula dengan kadar ringgit Malaysia RM100. Kadar baru ini adalah lebih munasabah dan sesuai dengan keadaan ekonomi semasa. Namun penentuan kadar maksimumnya adalah tertakluk juga kepada kemampuan dan peruntukan kedua-dua belah pihak suami dan isteri. InsyaAllah kajian pun dah lulus. Hadirin sekalian, hari ini juga adalah hari yang cukup istimewa buat saya. Bersempena dengan majlis Nuzul Al-Quran pada malam ini, sukacita saya memaklumkan bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan dan menerbitkan Mashaf Al-Quran yang istimewa buat saya, iaitu Mashaf Al-Quran Al-Sultan Abdullah. Bersempena permintaan saya sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 tempoh hari. Istimewanya Mashaf ini adalah kerana ianya mengandungi 72 penandaan bacaan Hamzah Wasal dan No Wikuyah yang tiada mashaf lain sebagai panduan kepada pembacanya. Kalau nak tahu di mana semua 72 tanda Hamzah Wasal dan No Wikuyah, kena baca Al-Quran ni, insya-Allah. Dan yang lebih istimewa, tuan-tuan dan puan-puan, ialah ini adalah merupakan cetusan idea paduka adinda saya, Tengku Ampuan Pahang. Dan Mashaf ini menempati penulisan Al-Quran cetakan Madinah Al-Munawwarah Mujamma Malik Fahad yang terkini serta mempunyai penandaan wakaf ibtidak dan tajwid berwarna terlengkap. Mashaf ini telah melalui semakan pakar Al-Quran atau Lajnan Tashhih Al-Quran Kementerian Dalam Negeri agar sifar kesalahan serta telah diperakui oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Percetakan Al-Quran yang sama-sama hadir di sini pengurusi, iaitu wakil dari KDN dan juga pihak Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Percetakan Al-Quran, Tuan Nik Yusami Yusof, Setiausaha Bahagian Penguatkuasa dan Kawalan KDN, dan Tuan Haji Muhammad Farid bin Sharif, Penolong Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN. Terima kasih, Haji. Kesempatan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia, khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri, dan tidak dilupakan juga paduka adinda saya, Tengku Ampuan Pahang, di atas penerbitan Mashaf ini. Semoga dengan penerbitan Mashaf ini akan menjadi amal jariah buat kita bersama, insya-Allah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan Mashaf Al-Quran Al-Sultan Abdullah bersama dengan merasmikan masjid baru perumahan Al-Uqa ini dengan nama Masjid Al-Hidayah Perumahan Al-Uqa Kuantan. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tuanku, berikutnya Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim bin Said Ahmad mengharap bahawa sembah ke bawah duli Paduka Baginda Tuanku bagi mempersilakan ke bawah duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang berangkat bersama-sama ke majlis menandatangani papan tanda perasmian diiringi Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Datuk Burha binti Muhammad. Ampun Tuanku, berikutnya Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim bin Said Ahmad mengharap bapak sembah mempersilakan ke bawah duli Paduka Baginda Tuanku bagi menyempurnakan gimik perancaran Mushaf Al-Quran Al-Sultan Abdullah. Sultan Abdullah ini merupakan cetakan khas sempena pemerintahan Sultan Abdullah sebagai kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Mushaf ini menepati penulisan Al-Quran cetakan Madinah Al-Munawwarah Ujamak Malik Fahad yang terkini. Mushaf ini juga diperakui Lembaga Pengawalan dan Perlesenan Pencetakan Al-Quran serta pelekat hologram oleh Kementerian Dalam Negeri setelah melalui semakan pakar Al-Quran Lajnah Tahsih Al-Quran yang semestinya sifar kesalahan. Istimewanya pada Mushaf As-Sultan Abdullah ini yang tiada pada mushaf lain ialah mengandungi 72 penanda bacaan Hamzah Wasal dan Nun Wiqayah hasil cetusan Aida ke bawah duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang. انظر كيف يفترون ترك خيرا الوصية اتبع ما ونادى نوح ابنه. Kesempurnaan mushaf ini menepati akta pencetakan teks Al-Quran dan wajar menjadi naskah contoh. Kementerian Dalam Negeri telah mempersembahkan mushaf ini ke sisi ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang. Seterusnya ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang berkenan untuk melancarkan mushaf Al-Sultan Abdullah pada petang yang penuh barakah ini. Daulat Tuanku,
Dia tak baca. Benda dia sama, tak lain lah. Atau kita tak tahu I ke A ke Hari ini sekalian aku wahduli Paduka Baginda Tuanku telah mengampuni perkenan menguniakan naskah Mushaf Al-Sultan Abdullah kepada kebawah duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang. Berikutnya dipersilakan ke bawah duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang. Khususnya dipersilakan Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara. Berikutnya dipersilakan Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja. Berikutnya Yang Amat Mulia Tengku Panglima Perang. Seterusnya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Elisha Amira. Seterusnya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Ilian. Seterusnya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah. Berikutnya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah. Dijemput menghadap Yang Amat Muhammad Menteri Besar Pahang. Khususnya Yang Amat Mulia Tengku Arif Temenggung. Khususnya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Lela Wangsa. Khususnya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Teja. Berikutnya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Kemala. Berikutnya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Lela Manja. Khususnya Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Bongsu. Berikutnya dijemput menghadap Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang. Dan dijemput menghadap Imam Besar Masjid Negeri bersama-sama Imam Satu Masjid Darul Fikri Daerah Bena, mewakili imam-imam Masjid Daerah Negeri Pahang bagi menerima kurniaan naskah Mushaf Al-Sultan Abdullah. Ampun tuanku, semoga majlis perasmian Masjid Al-Hidayah serta pelancaran Mushaf Al-Sultan Abdullah mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Negeri Pahang mohon membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, segala pujian jua kami persembahkan
atas kurnia yang telah Engkau anugerahkan, memperkenankan majlis perasmian Masjid Al-Hidayah, Perkampungan Aloaka Kuantan, pelancaran Mushaf Al-Sultan Abdullah dan juga majlis berbuka puasa ini disempurnakan pada petang yang penuh kemuliaan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Semoga majlis ini akan menambahkan lagi kasih sayang rakyat jelata dengan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan yang sujana nan dikasihi rakyat selaku Sultan dan Raja Pemerintah, Ketua dan